لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصره وبارك. Dan sama-sama kita membuka wacana forum kita pada petang ini, dan sama-sama kita membaca buku kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Pertama ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang Jumaat yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berkumpul dan kita sama-sama dapat mendengar, dan kita bersama dengan 3 panel dalam forum yang kita namakan Wacana Pasca PRU 13. Wacana Pasca Pilihan Raya Umum yang ke-13 yang di bawah tajuk Mampukah Lepas Pemimpin Perubahan. Satu tajuk yang saya kira cukup kena dan cukup tepat pada masanya dengan isu-isu yang berlaku dalam PAS sekarang ini. Lebih lagi menjelang Muktamar Agung Tahunan PAS kali yang ke-59 pada bulan November nanti. Dan bersama kita pada petang ini 3 orang panel yang saya kira tidak cukup asing dengan kita. 3 panel yang hebat-hebat lagi insyaAllah. 3 panel yang ditampilkan pada petang ini bermula pada yang pertama. Panel yang pertama di sebelah kiri saya, hampir dengan saya sekali ini ialah saudara Adukan Taruna. Assalamualaikum. Saudara Adukan Taruna, atau nama sebenarnya ialah Khairul Nizam bin Abdul Ghani. Saudara Adukan Taruna ini memang seorang aktivis yang terkenal, seorang blogger, dan juga merupakan aktivis royalty yang membawa ataupun royalty di bawah kod 03, iaitu royalty di Kelantan. Merupakan aktivis dan juga pejuang royalty untuk negeri Kelantan, Darul Naim. Seterusnya yang kedua di sebelah saudara Adukan ialah saudara Muhammad Nasir Urwan bin Zakaria. Saudara Muhammad Nasir Urwan bin Zakaria yang merupakan anak janti Seberang-Takir, merupakan kru Institut Pemikiran Hasan Shukri ataupun singkatannya Ihsan. Singkatannya Ihsan juga merupakan CEO kepada satu syarikat atau satu konsultan, iaitu Optimis Idea Consultant, OIC. Bukannya Kesatuan Konsultansi, maafkan saya. OIC, Optimis Idea Consultancy. Payah kita sebut, bahasa penting. OIC singkatannya. Dan juga merupakan seorang mahasiswa Universiti Al-Azhar dan juga seorang aktivis Parti Islam Malaysia PAS. Dan seterusnya yang ketiga, panel kita yang terakhir bersama juga dengan kita petang ini ialah saudara Muhammad Hasbi bin Muda, datang daripada Pakar Urun, merupakan graduan daripada Universiti Melayu dalam bidang ekonomi, seorang penganalisis politik dan juga seorang pengurus kepada sebuah syarikat ialah Megamind Leadership Consultancy, MLC singkatannya. Dan juga merupakan penulis. Kalau kita perhatikan di belakang banner kita ini, merupakan penulis kepada sebuah buku yang sangat diperkatakan sekarang ini, adalah Kemenangan yang Tertangguh. Merupakan buku analisis keputusan PRU yang ke-13 lalu yang ditulis oleh beliau sendiri. Jadi 3 panel yang kita tampilkan petang ini, pada hakikatnya pada awalnya mungkin kita akan bersama dengan 4 panel. Oleh kerana ada seorang panel yang tak dapat bersama kita pada petang ini, adalah Ustaz Muhammad Luan bin Hasim yang tak dapat bersama kita pada petang ini kerana ada kebetulan ada halangan yang tak dapat dielakkan. Jadi insyaAllah kita akan teruskan juga wacana forum kita
petang ini dengan ketiga-tiga panel yang walaupun kita nampak mungkin ketiga-tiga panel ini tidak sama pemikiran, mungkin tidak satu fikrah. Barangkali saya kata ni barangkali, jangan malu saya. Mungkin tidak satu fikrah, mungkin tidak sama idea mereka, mungkin idea yang kontra daripada sahabat mereka yang berdua lagi mungkin, ataupun mungkin ada persamaannya, di situ ada mungkin perbezaan. Tapi itulah, walaupun mereka tak sama, walaupun mereka berbeza dari sudut idea dan pemikiran mereka, tapi itulah yang boleh membawa kita kepada rahmah. Seperti mana satu istilah yang kita dengar, ikhtilaful a'imah rahmatul lil ummah. Ikhtilaf atau perbezaan antara imam-imam, perbezaan antara mereka-mereka yang pakar dalam ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ini telah merupakan satu rahmah kepada umat dan masyarakat. Jadi insya-Allah untuk pusingan yang pertama ini kita akan mendengar sedikit sebanyak pandangan ketiga-tiga panel kita tentang apakah yang difahami dengan konsep kepimpinan ulama. Kita tahu bahawa konsep kepimpinan ulama dalam parti Islam Malaysia PAS ini bermula sejak Allah yarham Ustaz Yusuf Rawul. Ustaz Yusuf Rawul menjadi yang kedua ataupun yang menjadi presiden PAS pada ketika itu. Ketika itulah bermula konsep ataupun kita kata kepimpinan ulama dalam PAS, dan diikuti dengan almarhum Ustaz Datuk Fadlino, dan diikuti dengan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sehingga sekarang. Jadi kita nak tahu apakah konsep sebenar kepimpinan ulama yang difahami oleh ketiga-tiga panel kita. InsyaAllah kita mulakan dengan saudara Anuka Taruna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimin dan muslimat hadir pada petang ini, saya ucapkan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya dan bersedia untuk berkongsi mengenai pandangan dan idea walaupun kemungkinan dia tidak serupa. Baik, saya tak berbuang masa terus kepada menjawab soalan apakah yang saya faham. Sebelum saya memberitahu kefahaman saya mengenai konsep kepimpinan ulama, saya perlu katakan saya bukan ahli PAS, di mana kemungkinan apa yang saya sampaikan ini tidak mencakupi di dalam ruang lingkup kefahaman ataupun tidak berada di dalam satu silibus yang selama ini apa yang ahli PAS faham Allah alam peringkat tertinggi. Makna dia yang di bawah ini apa yang kita buat untuk memperjuangkan sesuatu isu selagi mana ia tidak bertentangan dengan apa yang telah disyurahkan oleh yang di atas ni, mana boleh buatlah. Mana tidak ada satu nas yang kukuh benda ni tak boleh buat. Maknanya boleh dibuat. Kalau seandainya kita buat, kita boleh timbangkan ataupun semak semula dengan apa yang saya sampaikan ini adalah tidak muktamad. Baik, jawapan saya ialah kepimpinan ulama sebenarnya ialah satu perkara yang dijaga oleh sekumpulan yang ahli di dalam agama yang berada pada penonton semua India apa semua tu memang saya setuju. Tapi kalau penonton nama wira tersebut mendatangkan masalah kepada masyarakat, tukar pada saya Allah Allah. Okey, itu pandangan satu pandangan daripada saudara Anuka Taruna. Maknanya itu pandangan dia secara peribadinya. Jadi kita tanya pula apa pendapat, apa pandangan panel kita yang dulu, saudara Nasir buat. Itu menyebabkan pimpinan ulama ini macam suara kelas kedua waktu itu. Jadi kita pun, bukan kita lah, pemuda pada waktu itu, dalam pertama pemuda di Pulau Pinang, saya tak silap saya. Dulu dia buat jauh beza dia, memang seminggu atau 2 minggu sebelum. Dalam utama pemuda menggagaskan supaya kita buat ataupun kita wujudkan kepimpinan ulama dalam parti PAS. Apa konten kepimpinan ulama? Konten kepimpinan ulama ialah satunya memang kita nak tujuan dia, tak nak supaya Datuk Asri dijatuh, itu tujuan sebenarnya. Tetapi bila kita buat satu perubahan, kita institusikan dia. Macam Datuk Najib, dia buat One Malaysia, dia bukan mulut dia saja. Kalau Islam Hazabi, kita nampak mulut saja. Adalah 1-2 masjid Hazabi.
Tetapi lebihnya nanti dari sudut nak branding, dia punya pendekatan dia ialah dia buat kedai satu Malaysia, klinik satu Malaysia. Dan saya bimbang kalau menara PNP yang dia kata nak buat menara tertinggi itu, dia buat logo satu Malaysia. Kalau dia buat logo satu Malaysia, habis itu. Sama juga kan, macam PAS ini, bila kita buat kepimpinan ulama, kita institusi kan. Apa dia institusi? Institusi yang diwujudkan pada waktu itu ialah Majlis Syura Ulama. Itu yang kita kena faham. Wujud Majlis Syura ini, dia boleh batalkan keputusan Presiden. Maknanya, kalau Datuk Asri ini terus kekal jadi Presiden dan buat satu keputusan atau buat satu benda yang tak kena, buat keputusan yang menyeleweng daripada parti, Majlis Syura ini boleh tegur dan boleh ubah, boleh batalkan. Macam Majlis Keselamatan dalam PBB, ada negara US, China dan sebagainya. Kalau walaupun negara lain mungkin setuju buat satu cadangan, Majlis Keselamatan ini boleh cancel cadangan itu, keputusan itu. Sama juga dalam PAS. Majlis Syura dia boleh cancel keputusan Presiden. Itu kepimpinan ulama. Tetapi malangnya kepimpinan ulama ini dipahami oleh sesetengah ahli PAS sebagai nak pilih pemimpin dalam PAS semua mesti watak ulama. Itu kesilap. Itu orang kata silap faham kita. Bukan itu maksud dia. Dan kalau kita tengok sebenarnya maksud ulama, saya setuju dengan saudara Aduka tadi, maksud ulama ini ialah orang yang adil dalam sesuatu bidang dan dia ini takut kepada Allah. Takwa macam orang yang mahir dalam baiki kereta. Dia ni kalau dia ni mahir dalam baiki kereta dan dia ni orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Dia inilah ulama, orang yang adil dalam bidang dia. Sebab itu Tok Guru ni Aziz, bila orang tanya dia tentang pimpinan itu, dia kata semua pimpinan dalam PAS ni ulama. Beza dia sikit banyak. Ada yang ulama dia sikit saja. Dia punya ilmu itu tak banyak, ada yang banyak. Jadi pandai-pandailah ahli ini untuk pilih. Sama ada nak pilih siapa itu terpulang. Maknanya kita jangan membahagikan. Saya tak apa setuju kita bahagikan pimpinan kita kepada 3 jenis ini. Ini ulama, ini profesional, ini aktivis. Seolah-olah ulama ini tak profesional. Seolah-olah profesional ini tak alim dalam bidang agama. Sedangkan kita ada tokoh yang hebat. Saya kemarin saya bertemu dengan Dr. Agus. Tanya dengan dia masa depan PAS ni macam mana. Dia kata masa depan PAS sekarang ini sama-sama. PAS sekarang ini dalam fasa decline, fasa kejatuhan. Sebab kepimpinan itu tidak disusun dengan sebaiknya. Orang yang mahir dari sudut strategi tak diletakkan di tempat dia. Orang yang mahir dari sudut perancangan kewangan, pengurusan kewangan tak diletakkan di tempat dia. Orang yang mahir sebagai murabbi, yang boleh menjadi guidance, yang boleh menjadi mursyid, tidak diletakkan di tempat dia yang sepatutnya. Jadi Dr. Agus di antara yang dia sebut nama, dia kata orang PAS ini, kelebihan PAS berbanding dengan parti lain ialah kebanyakan pimpinan PAS ini bermoral. Hampir semua dia kata ialah pimpinan yang bermoral. Ini kelebihan yang tak ada pada parti lain. Tetapi masalah kita ialah kita gagal meletakkan pimpinan itu pada tempat yang tepat. Itu masalah dia. Jadi kita mesti fahamlah dalam utama yang akan datang. Saya tak berminat nak melobi siapa-siapa untuk naik. Tapi kita mesti faham bahawa kepimpinan ulama itu bukanlah satu doktrin untuk kita nak letakkan orang yang satu watak sahaja memimpin parti. Tidak. Kita mesti pelbagaikan. Kerana kekuatan ini dia wujud daripada kepelbagaian. Itu saja. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya saya bersetuju. Tetapi tafsiran itu mesti dijelaskan sama ada oleh perlembagaan ataupun nama buat definisi apa dia kepimpinan ulama. Sebab sekarang ini kepimpinan ulama itu tafsirannya banyak. Jadi kena ada satu tafsiran yang diputus oleh ulama. terima kasih kepada panel kita. Panjang lebar diterangkan. Saudara Ruka, adakah pemilihan pada tahun ini pemilihan yang paling tinggi ataupun paling panas dalam sejarah pertama, ataupun apakah dikatakan kabinet lah, kabinet impian Saudara Ruka bagi jawatan kuasa PAS pusat bagi tahun ini sehingga 2014. Baik, terima kasih saudara pengurusi majlis. Saya nak share, saya adalah seorang yang berpegang kepada apa yang ditulis di dalam perlembagaan pada ketika itu. Maknanya kalau diubah perlembagaan tersebut pada ketika itu, maka kita berpegang pada ketika itu. Jadinya
Pada ketika ini, beberapa kategori utama di mana ahli ataupun perwakilan yang baik, mohon maaf kesilapan ada beberapa. Baik, saya ulang balik. Perlembagaan dia memberi hak kepada si pemilih untuk menentukan kerusi-kerusi ataupun kategori-kategori yang mereka mahu sendiri. Ini bermakna jika perlembagaan itu di dalam PAS menulis sebegitu, maka tunaikanlah, kembalikanlah hak itu dan ataupun tegakkanlah hak itu seperti mana yang ditulis pada perlembagaan PAS pada ketika itu. Maksud saya begini, pada pemilihan yang sebelum ini, saya tak ingat tahun, mungkin saudara Rafi dia ingat, pada sebelum ini Ketua Pemuda PAS dia tidak dipertandingkan. Di dalam istilah Islam, ianya seolah comel cantik, ianya disyura, syura mesyuarat, maka tidak dipertandingkan dan Ustaz Nasaruddin Tantawi kekal sebagai Ketua Pemuda PAS pada ketika itu. Tetapi pada aktivis, pada orang yang berada di luar kumpulan atau kelompok PAS yang berpegang kepada apa yang ditulis oleh perlembagaan. Kalau kita masuk di dalam kawasan PAS, maka perkara ini sebenarnya telah menafikan hak ahli untuk memilih ketua pemuda mereka sendiri. Ataupun ayat lainnya ialah sekumpulan ketua-ketua, sekumpulan orang-orang elitis yang berada di atas bermesyuarat sesama sendiri, mengagihkan pangkat sesama mereka sendiri, sekaligus menafikan hak ahli yang berada di bawah untuk mengundi ketua mereka sendiri seperti mana yang ditulis dalam perlembagaan PAS itu sendiri. Jadi kalau ditanya balik, kalau kembali balik kepada soalan pengerusi majlis, apakah kabinet impian, saya kata saya serahkan kepada ahli sendiri dengan definisi yang tepat terhadap kepimpinan ulama tadi. Definisi yang tepat pada kepimpinan ulama tadi, ahli harus pilih hak mereka sendiri, terbuka kepada mereka, hentikanlah istilah-istilah yang dianggap Islamik seperti kita pilih secara syura, tidak ada pertandingan, kita tidak seperti UMNO. Tetapi sebenarnya ini menindas hak yang berada di bawah ini. Kita merasa kita orang Islam, kita syura, tapi sebenarnya inilah dia mempergunakan, mempergunakan istilah Islam, mengagihkan kuasa pangkat mereka di kalangan mereka sendiri, menafikan hak yang ditulis oleh perlembagaan parti, mereka boleh memilih ketua mereka sendiri. Jadi saya ulang balik, bagi yang berada di dalam majlis ini dan juga berada di dalam yang menonton rakaman nanti, kabinet saya serahkan kepada ahli PAS yang layak untuk mengundi, itu hak anda, tetapi pilih dengan definisi kepimpinan ulama yang tepat. Jadi kepada pemimpin elitis yang berada di atas, stop. Dalam bahasa katanya stop, berhentilah mengagih-agihkan jawatan secara syura kononnya, tetapi sebenarnya menafikan hak yang berada di bawah untuk memilih pemimpin mereka sendiri, melainkan perlembagaan itu ditulis sekali lagi ataupun dipindah sekali lagi. Wallahu a'lam. Jawapan yang agak kita kata lantang dan berani dikemukakan oleh saudara Rukanuna. Itulah kita kata burger memang itu. Kalau bahasa senangnya, itulah kita kata karakter yang ada pada seorang burger. Dia berani melontarkan pandangan dan berani menerima kritikan daripada pembaca ataupun daripada masyarakat di luar sana. Jadi itu pandangan dia berkenaan dengan tentang kuasa PAS pusat dalam pemilihan yang akan datang. Silakan kepada ahli, silakan kepada perwakilan yang berhak untuk mengundi dan untuk memilih siapa pemimpin, siapakah orang yang dikira layak
untuk memimpin Parti Islam Malaysia untuk tempoh 2 tahun yang akan datang. Jadi kita serahkan atau kita pergi kepada panel yang seterusnya. Panel yang kedua, Nasir Ruang. Baru-baru ini yang berhormat Datuk Tuan Guru Datuk Niam Razif Hikmat ada mengeluarkan kenyataan bahawa perlunya dan juga dia menyokong bahawa Presiden dan juga Timbalan Presiden mestilah daripada kalangan ulama. Presiden dan juga Timbalan mesti daripada kalangan ulama. Kerana Timbalan Presiden ini merupakan orang yang paling kanan dengan Presiden. Kalau dikatakan ketiadaan Presiden atau Presiden berada keluarga atau Presiden sakit, usul dan sebagainya, Timbalan Presiden yang memainkan peranan untuk menggerakkan parti. Dan mestilah karakter ataupun perwatakan mesti lebih kurang sama dengan Presiden secara ulama. Jadi apakah pandangan saudara Nasir yang mengatakan ataupun kenyataan daripada Tuan Guru sendiri yang mengatakan perlunya dipertahankan institusi ataupun kepimpinan ulama dalam Parti Islam Malaysia? Kenapakah wajib ataupun kenapakah perlu untuk kita pertahankan kepimpinan ulama dalam PAS ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Abang Kandri Abang dan adalah kedua untuk menjawab soalan itu, sebab saya pergi kepada sejarah walaupun dah diceritakan pada kita sebanyak, tapi saya ada apa cakap, saya ada sejarah yang saya memahami sendiri, iaitu bina ulama ini bermula di tahun 1982. Itu Datuk Asri Muda Allahyarham Datuk Asri Muda merupakan yang itu lepas yang disebut sebagai Presiden. Jadi itu dia dilihat sebagai nasionalis dan tidak berjiwa Islam, kurang berjiwa Islam. Walaupun dia itu juga seorang ulama, kalau dia katakan sebab minta seorang guru agama adalah ulama lah. Cuma dia tidak disebut, tidak dipanggil sebagai ustaz, sebagai ustaz asli, tapi dipanggil sebagai Datuk Asri. Jadi dia ni biasa dia sangat besar, kita tahu. Tapi di situ ketika di akhir hayatnya dalam politik, ataupun akhir karier politiknya dalam PAS, itu dilihat sebagai itu ambil bawa PAS dalam hal itu bawa PAS. Karena kita tahu bahawa dasar PAS adalah Islam, maka kita kena bawa PAS ini pada Islam. Tapi dia tidak nampak ke arah itu. Jadi akhirnya bila di akhir itu usaha-usaha mengguli dan daripada kerusi Presiden itu, iaitu ada contoh ada kempen Arafat Asri dan sebagainya lah, yang diambil daripada pengaruh Iran, iaitu Arafat Syekh Iran lah. Jadi walaupun saya tak nabi, ada kaitkan pimpinan ulama ini dengan wilayah pakai, saya menafikan itu bukan dari wilayah pakai, tetapi pengaruh dari Iran itu tetap ada. Itu saya tersilap saya 79, revolusi Iran 79, kita hantar pimpinan kita ke sana, ke Iran untuk mengkaji ataupun studi berkenaan dengan apakah fungsi kejayaan kepada jatuh Syah Iran ataupun revolusi Iran itu berjaya kenapa lah. Jadi bila ditanya, rupanya dia kata rahsia kami adalah ulama. Jadi maka orang yang pergi ke sana itu bila balik ke Malaysia, antaranya kalau tak silap saya orang pergi ni adalah Suki Abdul Suki lah, seorang penulis yang prolific dalam pasal ini. Dia balik Haji Muhammad Sabu dengan Ustaz Abang Kacik. Tapi Ustaz Abang Kacik kekal menang dan Haji Muhammad Sabu kekal jadi Timbalan Presiden. Bila berlaku pertemuan ni, yang masalah ni bukan pada tokoh ini, dua orang tokoh ini tidak berbalah, tapi ahli bawah ni, penyokong tau. Ini penyokong A, Haji Muhammad Sabu balah dengan penyokong B, penyokong Ustaz Abang Kacik. Jadi itu merugikan kita. Sedangkan kita nak menyatukan ahli-ahli kita dalam PAS. Antara sebab kita buat forum wacana sendiri adalah untuk menyatukan jalur-jalur yang ada dalam PAS, pertemuan yang ada dalam PAS, ulama profesionalnya, aktivisnya, ataupun apa sekali lah, semua sekali lah, Islamis ke liberalis ke dalam PAS, Syiah ke dalam PAS, kalau ada, maka kita nak gabungkan supaya kita nak menyatukan, kita
kena ambil daripada ayat Allah Taala. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan perkara takwa, perkara takwa, dan kamu kena tolong-menolong dalam perkara Islam, perkara dosa dan perkara permusuhan. Allah Taala. Itu dapat saya. Terima kasih kepada Saudara Nasirwan atas jawapan kenapa perlu dipertahankan kepimpinan ulama. InsyaAllah kita akan teruskan wacana forum kita dengan kita bertanya satu soalan di pusingan yang kedua ini kepada Saudara Muhammad Hasbi. Saudara Hasbi merupakan penulis kepada buku yang disebut tadi, Kemenangan yang Tertangguh, buku analisis politik selepas PRU ke-13 yang lalu. Dalam buku tersebut ada sedikit kontroversi. Saya fahamkan ada sedikit kontroversi, baru saya belum lagi membaca buku tersebut, tapi ada sedikit kontroversi tercari pada buku tersebut. Antara kontroversi adalah Muhammad Hasbi ada Hasbi menulis dalam buku tersebut bahawa ulama tidak kompeten dan Islam tidak menjamin, dasar Islam tidak menjamin kemenangan. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh Saudara Hasbi dalam ayat tersebut, dan juga apakah isu cantas apa kita kata dalam istilahnya isu caketing, bahasa Kelantan ni caketing dalam parti Islam Malaysia ni, ataupun satu lagi Saudara Hasbi juga tercari dengan isu Kota Damansara. Isu Kota Damansara yang dibantukan selepas pada PRU ke-13 yang lalu. Dan apakah dalam Pakatan Rakyat ini Parti Islam Malaysia boleh dikatakan penguasaan ataupun dominan dalam pakatan, ataupun parti lain yang lebih dominan dalam pakatan tersebut? Silakan. Banyak soalan tu. Banyak soalan. Tapi ialah berkenaan dengan buku yang saya tulis, Kemenangan yang Tertangguh ini, dia macam kita tengok air. Kalau kita tanya orang, air separuh penuh ataupun separuh kosong, ada orang yang dia akan jawab ini mungkin separuh penuh, ada orang yang dia akan jawab ini separuh kosong. Jadi dia bergantung. Kalau orang baca buku Kemenangan yang Tertangguh ini untuk nak cari mana salah, memang dia akan jumpa salah. Kalau orang nak baca buku ini untuk cari apa mesej utama yang saya nak sampaikan, maka dia akan tengok kepada mesej utama itu. Jadi soal kontroversi itu saya tak nafikanlah, memang wujud kontroversi. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, pertikaian ramai orang ialah pada benda-benda yang saya rasa buruk sangat, benda yang melibatkan soal bahasa, soal mungkin salah faham akibat bahasa itulah. Tetapi mesej saya soal dominasi PAS dalam Pakatan Rakyat itu tidak dibahaskan secara berleluasa. Itu yang pertama. Yang kedua ni, kalau kita tengok, ada yang saya sebut dalam ini soal dasar Islam. Ayat dia saya baca supaya kita ayat yang saya gunakan dalam buku ini menulis PAS adalah parti yang sangat berpotensi kerana dasarnya adalah Islam. Itu kenyataan yang pertama, premis yang pertama. Ayat yang kedua saya tulis, namun mempunyai semata-mata dasar Islam tidak menjamin parti ini menang pilihan raya. Maknanya ialah, kalau walaupun kita ni ada dasar Islam, tetapi ada dasar Islam semata-mata tak menjamin lagi. Macam kita ni orang Islam, jadi orang Islam tidak menjamin bahawa kita akan dapat nikmat dalam MPS, tak menjamin kalau kita tak baca buku. So buku ini saya tulis nak bagi tahu kepentingan perubahan, kepentingan perlunya parti kita ini dinamik. Maknanya kalau dalam pilihan raya yang sebelum ini kita kalah, jadi kita mesti ubah pendekatan. Tak boleh orang itu melakukan buat benda yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeza. Tak boleh. Jadi mesej saya ialah
Kita ni dah kuat dah ada dasar Islam. Dasar sosialis tak tahan lama. Perang sosialis tahun 70-an dah mampus. Parti-parti PPP umpamanya yang berideologi tak tahu apa ideologi. Sekarang ini dah tenggelam. UMNO nasionalis sekarang ini pun diambang mati lah UMNO ni. Kita ini ada dasar Islam. Jadi dasar Islam ini dasar yang betul, yang benar. Jadi parti yang ada dasar Islam ini potensi dia besar. Tetapi kalau kita tak adapt dengan perubahan, kalau kita tak menyesuaikan diri kita dengan pendekatan baru, maka kita tak akan menang. Itu poin saya. Jadi kalau orang tak setuju, boleh bahaslah pada benda itu. Tapi janganlah bahas kepada satu ayat yang tafsirannya berbeza. Saya bertanggungjawab pada apa yang saya tulis, bukan pada apa yang orang faham. Kalau ada 1000 orang faham berbeza, tak akanlah saya nak bertanggungjawab pada apa yang saya faham itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya ada sebut juga, adalah suatu yang malang kalau kita membiarkan individu yang berpotensi dalam parti dicantas. Perkataan itu ialah amatlah malang jika. Maknanya wujud ataupun tidak itu belum tentu lagi. Kalau tak wujud, alhamdulillah. Kalau wujud, maka memang malang. Saya tak sebutlah nama orang, ada orang pertikaikan Hasbi buat tuduhan fitnah sebab tak sebut nama. Kalau buku ini menyebut nama orang-orang itu, kalau ada orang-orang itu, dia akan jadi memburukkan, mengaibkan maruah dia. Mungkin sekarang ini dia tu, tahun depan mungkin dia dah berubah. Tetapi kalau nama dia ada dalam buku ini, yang orang boleh baca sampai ke generasi anak cucu, malu dia. Sama juga macam yang saya sebut, konsep kepimpinan ulama ini telah disalahguna oleh sesetengah yang bukan ulama pun. Cuma dia pakai janggut panjang sikit, jubah sikit, boleh cakap sikit pasal agama, boleh jadi imam sikit sebanyak tu, dia nak claim dia ulama. Jadi dalam buku ini saya mengkritik golongan itu. Sebab itu saya heran kenapa golongan ustaz dan ulama dalam parti perlu melenting. Tak perlu melenting. Buku ini mengkritik orang yang menyamar jadi ulama. Kalau kita bukan orang itu, pasal apa kita nak takut? Kalau kita tak makan cili, kita tak perlu rasa pedas. Sebab itu bila orang hentam, orang haramkan, buku saya ini diharamkan. Di Mesir cetak 1000 boleh jual 500. Lebih itu terpaksa bawa balik ke Malaysia. Sebab saya difahamkan ada persatuan, saya tak tahu persatuan apa, mengharamkan buku KYT sebab katanya buku ini menghina ulama. Saya nak carilah mana hina ulama, tak ada pun. Yang saya kritik ialah macam yang saya sebut tadi, golongan yang berpura-pura menjadi ulama, yang menyalahgunakan konsep kepimpinan ulama ini untuk naik jadi pimpinan. Itu sebab ada kawan yang mengadu, dia kata di tempat-tempat ini ada calon yang bukan ustaz pun, tetapi pakai jubah, pakai serban, seolah-olah macam ulama, terus diangkat jadi calon. Ada beberapa tempat, dan bukan di Terengganu pun, di beberapa negeri yang lain. Tetapi saya diserang di negeri Terengganu, saya tak tahu kenapa. Itu benda yang ketiga. Kemudian yang seterusnya yang dipertikaikan juga dalam buku ini ialah isu KD. Isu KD ini saya dalam wacana di Melaka bersama dengan YB Khalid Samad. Saya bersetuju dengan pandangan asal bila kita, sebab kita ada alasan bila wujud pertemuan 3 penjuru. Saya nampak PAS ada alasan dia. PAS nak bagi isyarat kepada PKR bahawa letak calon yang betul-betul berkualiti. Kita tak nak PAS tidak mahu berlaku seperti di Perak. 3 orang wakil rakyat boleh pindah masuk UMNO, boleh jadi bebas sokong UMNO, menyebabkan tumbang kerajaan di Perak. Saya nampak itu mesej PAS. Saya nampak begitu. Sebab itu dalam isu KD, saya pada awalnya saya berpihak kepada keputusan Tok Guru. Dulu Presiden PAS yang nama Datuk itu bukan calon-calon orang. Mungkin mereka yang lebih dewasa tahu dan kenal. Datuk Asri itu seorang pemimpin yang hebat. Dia boleh rangka untuk dapat undi di Kelantan itu. Kelantan boleh jadi satu kubu yang susah kita nak kalah. Tetapi orang hebat ini, dia akan ada masa jatuh dia. Hebat Datuk Asri buka cawangan situ-sini, ada yang orang akhirnya orang akan nampak kelemahan dia. Di hujung pemerintahan Datuk Asri, kalau kita tengok tahun 73-74, Datuk Asri 5 pelawaan pun rasa untuk sertai barisan, sertai UMNO, kukuhkan barisan nasional. Itu
keputusan besar Datuk Asri yang menyebabkan ramai pimpinan PAS waktu itu meninggalkan parti. Antaranya Datuk Ustaz Abu Bakar Hamzah, tokoh yang besar lah. Kalau sekarang ini dekat Berlin, tokoh dia adalah Dr. Harudin. Tapi tahun 60-an, 70-an dulu, tokoh PAS Perlis yang besar ialah Datuk ataupun Ustaz Abu Bakar Hamzah. Ustaz Abu Bakar Hamzah tinggalkan PAS sebab tak setuju PAS menyertai UMNO. Itu cerita waktu itu. Dan ramai lagi pimpinan PAS pada waktu itu meninggalkan PAS ataupun tawakuf. Maknanya tak menyertai PAS pada waktu itu sebab tak setuju dengan keputusan Datuk Asri untuk menyertai UMNO dan bergabung untuk membentuk Barisan Nasional. Kemudian bila dah masuk UMNO ini dia memang ijab, orang kata keluh. Bila dia panggil kita duduk dalam Barisan Nasional, bila dia dah kenal kita, dah duduk sekatil, tidur sekatil, duduk sebilik, dia kenal macam mana Datuk Asri, dia dah kenal macam mana Ustaz Hassan Adli, dia kenal tokoh-tokoh PAS, dia tahu kelemahan PAS kat mana. Bila dia dah kenal kita, dia ambil keputusan untuk terajang kita. Bila dia dah kenal kelemahan Datuk Asri, dia langkahkan PAS di Kelantan antara Datuk Asri dengan Ustaz Datuk Muhammad Nasir, Menteri Besar pada waktu itu. Itu yang berlaku pada waktu itu. Dan akhirnya menyebabkan PAS buat keputusan untuk keluar daripada Barisan Nasional. PAS buat keputusan untuk tinggalkan Barisan Nasional. Bila buat keputusan nak tinggal Barisan Nasional pun ada pemimpin yang tak setuju. Antara pemimpin yang tak setuju ialah Timbalan Presiden. Timbalan Presiden PAS, Ustaz Hassan Ali, tak setuju tinggalkan Barisan Nasional. Bagi dia satu kerugian yang besar tinggalkan Barisan Nasional. Sebab itu kita tengok Ustaz Hassan Ali kemudian bertanding bebas. Tetapi dia berikan dilorongkan oleh UMNO, menang di Bagan Datuk, tempat Datuk Zahid Hamidi sekarang. Itu cerita dia lah. Tetapi nak ceritanya, Datuk Asri ini walaupun orang yang hebat, tetapi akan sampai masa kemuncaknya yang dia akan menjadi tidak relevan. Itu biasa, mana-mana pemimpin pun kebanyakannya begitu. Jadi orang tengok waktu itu sampai orang gelar PAS ini parti Asri keluarga PAS. Sebab menantu dia pun ketua pemuda, Ustaz Jaiz Anwar. Bukanlah Ustaz Jaiz ni keruk, tidak. Tetapi orang kaitkan Ustaz Jaiz ini menantu dia, kerana seolah-olah kroni dia. Jadi pimpinan ada dia punya isteri dia juga pimpinan PAS, Dewan Muslimat, kawan-kawan dia. Dan selepas menangnya Nasaruddin Mat Isam, Tuan Guru Haji Adi bertempat di muktamar pada ketika itu di Selangor, telah up semula idea UG tersebut melalui sidang media bahawa idea UG diteruskan. Pada ketika itu 10 ahli parlimen PAS telah sign tanda tangan membantah idea tersebut dan berlaku tentangan yang hebat sehingga Tuan Guru Din Aziz mencadangkan EGM diwujudkan. Kemudian Tuan Guru Presiden telah pergi ke London dan menjawab di pelajar London. Dia mengatakan bahawa UG hanya di zaman Pala. Pada ketika sidang media selepas Nasaruddin Mat Isam menang pada ketika itu, UG adalah di zaman Najib kerana Najib telah menggantikan Pala. Saya sekali lagi ketika itu. Tetapi sidang media UG dilontarkan semula berlaku selepas Nasaruddin Mat Isam menang. Pada ketika itu Najib Tun Razak ini adalah Perdana Menteri dan kalau tidak berlakunya pemberontakan yang seperti itu, saya yakin ianya adalah idea yang diteruskan. Dan saya jelaskan dan saya tegaskan dalam rumah Allah ini, saya adalah orang yang suka kepada idea dan suka kepada perbahasan mengenai idea, tetapi tidak kira siapa. Tidak kira siapa, saya adalah orang yang anti terhadap penipuan, malah apatah lagi penipuan terhadap idea yang dilontarkan oleh dirinya sendiri. Baik, saya nak sebut sepintas lalu mengenai saudara Habib Muda telah mengatakan mungkin Tuan Guru Presiden tidak mengetahui bahawa ianya dirakamkan pada ketika dia melontarkan isu pilkuda. Saya mengatakan dalam video tersebut dia mencabar wartawan untuk mewawarkan apa yang telah dilontarkan. Saya tidak bersetuju dengan sunnah. Apabila pemimpin besar ini melakukan sesuatu perkara, ia akan menjadi sunnah
kepada generasi dan pengikut-pengikutnya selepas itu. Jadi pada hari ini Tuan Guru Haji, Tuan Guru Presiden telah melakukan satu ataupun mewujudkan satu sunnah, iaitu untuk menuduh jenayah berat, hukum mandatori mati dalam hanya di atas pentas parlimen, tidak perlu saksi, tidak perlu ini, sekian-sekian kita naik atas pentas, sekian simpolan ada kes dengan dadah. Ini adalah jenayah berat dan ini adalah sunnah yang telah terbit daripada orang-orang besar, dan inilah implikasinya pada generasi yang akan datang di atas nama kumpulan Jemaah Islam Wallahu A'lam. Dan saya nak sebut tadi tentang analogi yang diberikan mengenai driver ke KL haruslah orang ahli. Kalau orang yang tahu jalan ke KL, baik Imam Ahmad telah mengatakan kalau diberi dua pilihan, satu yang warak, satu yang jahat di dalam situasi perang. Di dalam situasi perang, orang warak dan orang yang jahat. Jahat pada diri dia tidak menyebabkan kerosakan pada kumpulan yang berperang, tetapi warak hanya melibatkan kebaikan di dalam dirinya, tetapi kelemahan dia dalam memimpin situasi perang akan menyebabkan kemudaratan kepada kumpulan orang yang berperang. Di dalam konteks sekarang ini kita berperang memilih jalan demokrasi, masih lagi jalan berperang di dalam konteks demokrasi. Oleh itu kita harus memilih orang yang ahli di dalam perang. Kita guna balik analogi driver yang tahu jalan ke KL, dia hanya teori saja yang tahu jalan pada ketika tidak perang. Tetapi dengan adanya halangan, dengan adanya bom di depan sini, dengan adanya jerangkap sama di sini, adakah orang yang tahu secara teori dan hafal buku-buku di dalam Islam ini, mengetahui bagaimana teknik untuk mengelakkan jalan-jalan shortcut dan sebagainya untuk sampai ke destinasi dalam situasi perang. Tetapi selepas situasi perang, kamera akan merakamkan, jikalau selepas saja situasi perang, saya tidak bersetuju jikalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Allahu A'lam. Beza dia ialah perbahasan tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menipu. Yuji Anwar ini hadir pada ketika pemilihan UMNO. Maknanya UMNO hadir, pemilihan dia, Yuji hadir. Yuji PAS ini hadir pada ketika Muktamar PAS. Muktamar PAS baru Yuji Anwar dan berlaku penipuan, elak kejap tutup, kejap buka, kejap tutup, kejap buka. Lepas tu mengatakan Yuji hanya di zaman Pahlaw, sedangkan yang kali terakhir dia melontarkan ideologi pada ketika zaman Najib. Saya sekali lagi menjelaskan berikutan ditanya oleh penganjur tadi, saya tidak menolak. Saya bukan orang yang anti kepada idea, baik dia sosialis, baik dia kapitalis atau sebagainya. Sila datang idea tersebut ke sini, kita bahaskan secara terbuka, kita bahaskan secara bijaksana apakah idea ini manfaat ataupun mudarat kepada rakyat. Kita tidak boleh membunuh orang yang membawa idea tersebut, tetapi kita membahaskan sama ada idea itu sesuai dilaksanakan atau perlu dibunuh. Tetapi jangan sekali menipu terhadap idea, apatah lagi orang yang memberikan idea tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara Alukan. Itulah beza UC dan mana UC Terhani. Guru dan sini ada jawab. Dan juga pilihan Perdana Menteri disebut oleh Alukan tadi tidak bersetuju. Selepas fasa perang saya tidak setuju. Tidak Tapi setuju. perang terpaksa mengikut. Yes, setuju. Yes, Selepas fasa. Itulah idea Alukan yang tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Jadi kita beralih pada tema seterusnya. Dalam masa lebih kurang 3 minit lah, saya bagi masa 3 minit. Saudara Nasir Wan, kita lihat kali penyakit liberalisme yang yang melanda penyakit yang melanda masyarakat Islam kita pada hari ini. Bahkan ianya melanda juga di kalangan ahli dan juga pimpinan gerakan Islam. Liberalisme ini melanda juga kepada pemimpin gerakan Islam itu sendiri. Jadi apa pendapat ataupun apa pandangan saudara Nasir tentang perkara ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga perkara yang berkaitan dengan Islam juga
dan menjadi murid Islam atau Islam liberal dalam gerakan Islam Malaysia tak faham ya. Nampak ada golongan-golongan tertentu yang saya tidak mahu namakan itu. Juga saya akan sebut sebagai rebel Islam. Tapi saya tidak mahu labelkan rebel ini ada kerja orang ini semua kerja rebel. Tapi saya apa yang kami tahu kumpulan ini mereka ini terpengaruh dengan idea ataupun fitrah yang mengaruh kemudian Islam liberal. Islam liberal ini kalau kita tengok di Indonesia sangat teruk sehingga sampai kata boleh berkahwin dengan orang bukan Islam dan duduk rumah. Dan juga satu masjid saja dia boleh jadi hari Jumaat dan masjid, hari Sabtu jadi Sabtu dan Ahad jadi kita kata jadi gereja lah untuk orang Yahudi dan Kristian. Tetapi teruk Islam liberal. Jadi apa yang berlaku dalam PAS Islam liberal antaranya ciri-ciri yang terdapat ataupun kita kata ciri-ciri umum kepada Islam liberal ialah dari feminisme. Feminisme ini ada kumpulan-kumpulan itu dalam PAS ini memperjuangkan untuk muslimat ataupun golongan wanita dalam PAS ini untuk bertanding dengan raya. Di mana bukan kita nak nafikan perempuan yang boleh tanding dengan raya, muslimatnya ada kompeten untuk bertanding dengan raya. Tetapi kalaulah di sana ada muslimin atau orang lelaki yang lebih layak tak? Sebab kenapa tidak lebih pada lelaki? Kerana orang perempuan ni sifat umumnya secara asasnya dan dia kata kerja ni adalah di rumah lah, jaga anak-anak, didik anak-anak, jaga suami dan sebagainya, masak tak? Dan semua dia lah. Jadi kalau dia jadi calon, macam mana komitmen dia terhadap keluarga dia tak? Kita boleh nampak di sini. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya ada pandangan daripada sekelompok ataupun seorang tokoh dalam PAS ini. Tokoh ini adalah kita lah, dia identifikasi besar. Dia kata hukum ini kena ditangguhkan ataupun tak sesuai masa ini tak disahkan sekarang. Kerana orang Islam masih belum faham tentang hudud ini. Ini diambil daripada Islamisme ataupun disebut Islamisme ini datang dari barat. Di mana mereka mendakwa bahawa kita tak perlu melaksanakan syariat. Cukup sekadar kita melaksanakan substance ataupun kita kata ciri-ciri umum Islam. Maknanya keadilan, kebersihan, apa lagi? Kebajikan tak? Yang kita kata ini. Jadi kita kata dia hanya memperkenalkan Islam secara isi saja. Iaitu satu adalah substance dia, tetapi tidak mengenakan Islam secara kulitnya. Iaitu antaranya negara Islam, hudud yang mana mereka ini antaranya sampai satu tahap mereka ini boleh kata, golongan ini boleh kata kita tak akan menang. PAS tak akan menang kalau tak dapat audisi ni. Dari sudut logiknya memang kita akuilah tak. Kalau tak dapat audisi ni, kita tak menang di Dr. Raja. Besar tak, Dr. Maria menang. Tetapi dari sudut akidah ni, kita ni parti Islam. Malaysia kalau kita menang tak boleh nak cakap itu. Kita parti Islam, kita mesti mengakui, kita mesti meyakini bahawa kemenangan kita ini adalah datang daripada Allah. Nusrah Allah, pertolongan Allah. Maka China, undi China, undi India dan undi Melayu ini merupakan kita kata asbab tak ataupun musabab, sebab sahaja. Bukan kita kata penyebab utama kepada kita kemenangan kita. Sebab kemenangan dia kata saya tak mahu sebut nama sebab dalam saya tak perlu sebut nama. Cari sendiri faham sendiri. Kalau tahu tu faham sendiri, kalau tak tahu cari sendiri dalam laman web ada dalam internet ada lah. Ada cadangan, bukan cadangan. Maksudnya bila Dr. Mazli Malik tanyalah seorang penafsir ni dia mewakili PAS dalam satu wacana senarian. Dia tanya dia kata FJP ataupun Freedom and Justice Party, Hizbul Hurriyah wal Adalah, sayap politik pada Ikhwan Muslimin di Mesir. Di mana mereka ini buat parti politik, tiba-tiba timbalan presiden pada parti politik ini, di mana dulu lah sebelum pada presiden baru ni, yang saya lupa namanya lah, Dr. Muslimin presiden lah, yang presiden mesti yang pernah dihijack, pernah dijatuhkan kan. Jadi timbalannya adalah orang Kristen ataupun orang Kristian Katolik tak? Di Mesir yang ada dalam 1% daripada rakyat Facebook 1%, jadi sikit sangatlah, ataupun 10% juga atas kata saya. Maknanya mereka ni sangat gemuk gerak. Kenapa? Kerana mereka ni parti politik, bukan jemaah Islam yang belakang ni lah. Yang melaksanakan tarbiyah tak boleh lah.
Tuan Muslim dah. Kerana Islam Tuan Muslim telah diharapkan Mesir. Maka nak buat nak bersiasat politik, kita buat aturan juga. Jadi dikata adakah PAS akan suara nanti PAS akan begitu tak? Sebab tema ini dia tidak Dewan Himpunan Penyokong PAS yang terdiri daripada orang Islam sehingga India. Dulu sebelum ini hanya kelab penyokong je lah, naik taraf dari Dewan. Jadi kemungkinan akan datang makanya ini orang Malaysia boleh jadi ahli tau, ahli bersekutu ataupun ahli yang ahli bersekutu lah, bukan ahli yang sepenuh ahli bersekutu macam tak? Ahli bersekutu. Dia ada syarat-syarat yang ada ahli juga, bukan kita ahli tentang ahli biasa lah, ahli bersekutu ni dia ada syarat-syaratnya dan ada benda-benda yang perlu dilihat tu. Maksudnya maknanya dia kata adakah Dr. Mazli Malik tanya adakah PAS akan jadi begitu? Tak, ada boleh di malam presiden. Jadi dia jawab, dia kata memang ikut dari itu. Memang tak boleh kan tau. Memang tak mahu tak ikut dari itu. Memang tak salah tau. Orang Islam sebab ahli pun tak ada orang Islam. Jadi macam dia naik di malam presiden. Tapi dia kata akan datang kemungkinan boleh berlaku. Walaupun dia kata akan datang boleh berlaku. Jadi isu itu jadi polemik. Sehingga sebenarnya buat keluar pernyataan, buat keluar surat khabar, tulis apa dia kata tajuk utama dia adalah orang bukan Islam boleh jadi timbalan presiden pasal. Walaupun benda itu betul dari sudut idenya dia kita itu, tapi menyebabkan polemik yang tidak berusaha dan menyebabkan PAS dilihat sebagai tidak memperjuangkan Islam dan tidak dilihat dominan kepada dominan kepada untuk orang lain juga. Maksudnya sesuai pada memperjuangkan Islam tidak PAS dilihat lemah dengan prinsip Islam. Begitu juga dengan negara kebajikan daripada negara Islam pada negara dia tak ada masalah buat kita. Jadi antaranya itulah ciri-ciri yang saya sebut tu. Ada banyak lagi, ada 2 lagi ciri kat dalam saya, tapi saya tak sebut dulu sebab saya rasa untuk saya ini lebih lah, tak lebih lah. Okey, maka itu mudah-mudahan saya doakan supaya PAS ini terhindar daripada golongan-golongan Islam ini ataupun orang golongan Islam dalam PAS ini bertaubat dan berubah jadi Islam betul. Ya, saya syukur seperti yang Nabi ajar. Dan juga satu lagi saya sebut, kalau saya boleh sebut bukan peranan bukan kalau Islam boleh saja, tapi ada sikit-sikit atau pasal pengatur tu sikit sangat pengaruh Syiah dalam PAS. Jadi orang-orang yang dikata sebagai Syiah ini walaupun mungkin dia bukan Syiah, tak perlu dihalang daripada jadi pimpinan lapas lah. Bukan maksudnya kita tak demokrasi, tetapi kita nak jaga prinsip Islam, maka kita kena buang tau. Pertama mesti buang orang-orang yang ada Islam ini dan juga ada Syiah. Jadi itu pandangan saya doakan bahawa PAS kekal sebagai sebuah parti yang Islamik, yang situ, yang kukuh dengan prinsipnya dan kekal. InsyaAllah kita akan menang dalam PI14 nanti. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Nasir Luan atas pandangan yang telah dikemukakan. Dan soalan terakhir untuk saudara Hasbi. Saudara Hasbi merupakan seorang graduan ekonomi di Universiti Layan. Sudah tentulah arif dalam bidang ekonomi. Dan kalau kita tengok dalam PAS itu dia ada kata selain berdakwah dan bertarbiyah, lihat keberhasilan bidang dakwah, bidang tarbiyah yang telah dilakukan oleh PAS. Jadi tarbiyah itu dari mendakwah orang bukan Islam untuk menyokong PAS ini. Jadi apakah kita tengok keberhasilan ekonomi dalam PAS? Apakah benar-benar berjaya atau benar-benar berhasil bidang ekonomi dalam PAS? Bagi contoh untuk kita ambil, kita tengok satu gerakan satu ketika dulu yang telah diharamkan, Alkom. Ukuran Alkom ini sangat hebat, sangat bijak dalam perancangan ekonomi mereka, di samping dakwah mereka, di samping tarbiyah mereka, tapi ekonomi juga mereka kuat, sangat kuat. Keberhasilan mereka dalam bidang ekonomi memang tidak dinafikan oleh mana-mana pihak. Memang sudah diakui oleh seluruh masyarakat bahawa ekonomi hebat dari sudut ekonomi. Jadi apakah kita tengok bidang ekonomi PAS ini boleh berjaya atau boleh berhasil sehingga ke tahap yang kita inginkan? Ya. Baik, kalau kita cerita tentang ekonomi, kita akan tengok dasar negara berkebajikan PAS itu dia berkait dengan ekonomi. Dia berkait juga dengan ekonomi. Dan kalau kita bandingkan antara PAS dengan UMNO, beza yang paling ketara antara PAS dengan KASA itu memang berbeza. Tetapi orientasi
orientasi PAS ini ialah orientasi agama. Sebab itu pusat kita, markas kita sama ada dalam masjid ataupun di sebelah masjid. Itu biasa. Dan disebabkan PAS ini orientasi agama, ahli PAS walaupun tak belajar agama, asas agama itu dia ada. Maknanya fardu ain itu boleh, tak ada masalah. UMNO orientasi di ekonomi. Walaupun tak ada jurusan, tak ambil pun, business, MBA tak ambil, tetapi mahir dalam bab niaga. Itu lebih UMNO daripada PAS. Sebab itu PAS ini, kita ni kalau kata parti yang tak ada duit, betul, memang kita ni tak ada duit. UMNO ni, dia mahir ekonomi. Dari sudut nak auta macam mana dapat duit, itu dia mahir. Halal haram itu akan bila lah, itu kita tak payah cerita. Jadi pimpinan UMNO ini kalau jadi ketua bahagian, tak sampai 3 bulan, rumah dah besar bangga. Itu benda yang asal saya nak cerita. Tapi bukanlah bermakna bahawa PAS ini tak kerti ekonomi, tidak. Pimpinan PAS ramai yang arif dalam bidang ekonomi. Ada pimpinan kita daripada Pegawai Kanan Bank Negara. Antaranya Dr. Rosli Yaakob umpamanya. Dan kalau kita ingat balik Allah yarham Aminuddin Baki. Dr. Aminuddin Baki juga ialah ahli kita yang mahir dari sudut ekonomi dan sebagainya. Jadi bila kita nak cerita ekonomi macam saya sebut tadi, cantik dah bila pimpinan kita gagaskan negara berkebajikan. Nation with care, bukannya welfare state, bukan negara kebajikan macam negara sosialis. Negara berkebajikan ini ialah negara yang cakna kepada rakyat. Maknanya, kalau pimpinan nak fikir soal harga minyak, nak naik harga minyak, dia kena tengok dulu. Ada tak lagi belanja lain yang kita boleh korbankan sebelum kita korbankan subsidi kepada rakyat? Itu contohlah. Jadi PAS nak bawa negara berkebajikan, yang saya tengok yang kita tak sentuh, yang sangat penting ialah kenapa kita tak sentuh soal koperasi. Koperasi sangat penting. Koperasi menyumbangkan cukai lebih kurang 3 bilion setahun. Maknanya besar cukai daripada koperasi. Dan pentingnya koperasi kepada ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, ialah koperasi ini dia boleh kontrol harga barang. Sekarang ini harga naik, punca kenaikan harga barang naik ini kalau kita belajar sikit sebanyak. Inflasi ini ialah sebab antaranya tarikan permintaan, tolakan kos. Tolakan kos ini contohnya macam bila harga minyak naik, peniaga ini dia gunakan alasan itu untuk naikkan harga barang dia. Walaupun kadang-kadang kita tengok pelik, roti canai, minyak naik 20 sen untuk 1 liter. Roti canai pun boleh naik 20 sen. Seolah-olah dia guna 1 liter petrol untuk buat satu roti canai. Pelik. Tetapi kita kena ingat, orang ini bila naik petrol naik 20 sen, dia akan membebankan ramai pengusaha-pengusaha perniagaan. Orang yang hantar barang dia terpaksa rugi sikit sebab kos dia meningkat. Cara dia untuk nak tanggung kos, peningkatan kos itu ialah dengan naikkan harga barang dia. Itu biasa. Jadi bas pun terpaksa naik harga barang dia. Gandum, orang yang bawa transport untuk gandum ini terpaksa naikkan kos bawa gandum. Jadi orang yang jual gandum ini naik sikit 10 sen sebagainya. Yang buat roti canai ambil kesempatan naik sikit sebab dia nak tanggung kenaikan itu. Akhirnya semua barang dalam pasaran naik. Itu yang namanya inflasi. Kalau naik satu harga barang, dia tak panggil inflasi. Tetapi bila naik semua harga barang ataupun kebanyakan harga barang itu naik, itu akhirnya akan jadi inflasi. Jadi macam saya sebut tadi, kalau PAS umpamanya setiap majlis tindakan itu boleh buat satu koperasi, maka saya sangat yakin orang akan nampak kita memang mahir. Dia kata, saya tak mahu sebut nama sebab saya tak boleh sebut nama. Cari sendiri, tak faham sendiri. Kalau tahu tu faham sendiri, kalau tak tahu cari sendiri. Dalam laman web ada, internet ada. Ada cadangan, bukan cadangan. Maksudnya bila Dr. Mazli Malik Hanjirah, seorang penafah ni, dia mewakili PAS dalam wacana senarian. Dia tanya, dia kata FJP ataupun Freedom and Justice Party, Hizbul Hurriyah wal Adalah, sayap politik pada Ikhwan Muslimin di Mesir, di mana mereka ini buat parti politik. Tiba-tiba timbalan presiden pada parti politik ini, di mana dulu lah sebelum pada presiden baru ini, yang saya lupa namanya lah, Dr. Muslimin presiden lah, yang presiden mesti yang pernah dihendek, pernah dijatuhkan, meninggal. Jadi timbalan ini adalah orang Kristen ataupun orang Kristian Katolik lah. Di Mesir yang ada dalam 1% daripada rakyat Kristen, 1%, jadi sedikit sangatlah, ataupun 10% juga atas kata saya. Maknanya mereka ini sangat terbuka gerak. Kenapa? Kerana mereka ini parti politik, bukan jemaah Islam yang lakukan ini lah. Yang melaksanakan tarbiyah, takwah ini
dah Ikuan Muslim dah. Kerana Islam Ikuan Muslim telah diharapkan Mesir. Maka nak buat nak bersiasat politik, kena buat aturan juga. Jadi dikata adakah PAS akan suatu hari nanti PAS akan begitu tak? Sebab tema ini PSBB ada juga Dewan Himpunan Penyokong PAS yang terdiri daripada orang Islam sehingga India. Dulu sebelum ni hanya pihak penyokong je lah, naik taraf dari Dewan. Jadi mungkin akan datang barangkali ini orang Islam boleh jadi ahli tau, ahli bersekutu ataupun ahli yang ahli bersekutu lah, bukan ahli yang sepenuh ahli bersekutu tak? Ahli bersekutu. Dia ada syarat-syarat yang ada ahli juga, bukan macam kita ahli tentang ahli biasa lah, ahli biasa. Ahli bersekutu ni dia ada syarat-syaratnya dan ada benda-benda yang perlu dilihat tu. Maksudnya maknanya dia kata adakah Dr. Mazli Malik tanya adakah PAS akan jadi begitu? Tak, ada boleh di malam presiden. Jadi dia jawab, dia kata memang ikut dari itu. Memang tak boleh kan tau. Memang tak mahu tak ikut dari itu. Memang tak salah tau. Orang Islam sebab ahli pun tak ada orang Islam. Jadi macam dia naik di malam presiden. Tapi dia kata akan datang kemungkinan boleh kaki. Walaupun dia kata akan datang kemungkinan itu, jadi isu itu jadi polemik. Sehingga sebenarnya buat keluar pernyataan, buat keluar sebab kapal tulis apa dia kata tajuk utama dia adalah orang bukan Islam boleh jadi timbalan satu pasal. Walaupun benda itu betul dan sudah ideanya dia kita itu, tapi menyebabkan polemik yang tidak berkesudahan dan menyebabkan PAS dilihat sebagai tidak berkeluarga Islam dan tidak dilihat dominan kepada dominan kepada untuk orang lain juga. Sesuai pada berkeluarga Islam tidak dilihat lemah dengan prinsip Islam. Itu juga dengan negara kebajikan daripada negara Islam pada negara dia tak ada masalah buat kita. Jadi antaranya itulah ciri yang disebut tu. Ada banyak lagi, ada dua lagi ciri kalau saya, tapi saya tak sebut dulu sebab saya rasa untuk saya ini lebih dah tak berbeza. Okey, maka itu mudah-mudahan saya doakan supaya PAS ini terhindar daripada golongan-golongan Islam ini ataupun orang golongan Islam dengan kami bertaubat dan berubah dari Islam betul. Ya, saya syukur seperti yang Nabi ajar. Dan juga satu lagi saya sebut kalau saya boleh sebut bukan peranan bukan kalau Islam dulu saja, tapi ada sikit-sikit atau satu kasus pun sikit sangat pengaruh Syiah dalam PAS. Jadi orang-orang yang dikata sebagai ahli walaupun mungkin dia bukan Syiah, tak perlu dihalang daripada jadi pimpinan lapas lah. Bukan maksudnya kita tak terima kasih, tetapi kita nak jaga prinsip Islam, maka kita kena buang tau. Pertama mesti buang orang-orang yang ada Islam ini dan juga ada Syiah. Jadi itu pandangan saya doakan bahawa PAS kekal sebagai sebuah parti yang Islami, yang suku, yang kukuh dengan prinsipnya dan kekal. InsyaAllah kita akan menang dalam keadaan nanti. Wallahualam. Kepada saudara Nasir Luan atas pandangan yang telah dikemukakan. Dan soalan terakhir untuk saudara Hasbi. Saudara Hasbi merupakan seorang graduan ekonomi di Universiti Melayu. Sudah tentulah ahli dalam bidang ekonomi. Dan kalau kita tengok dalam PAS itu dia ada kata selain berdakwah, selain bertarbiyah, lihat keberhasilan bidang dakwah, bidang tarbiyah yang telah dilakukan oleh PAS. Jadi tarbiyah itu dijadi mendakwah orang bukan Islam untuk menyokong PAS ini. Jadi apakah kita tengok keberhasilan ekonomi dalam PAS? Apakah benar-benar berjaya atau benar-benar berhasil bidang ekonomi dalam PAS? Bagi contoh, kita ambil tengok satu gerakan, satu fikir yang telah diharamkan, Al-Qom. Ukuran Al-Qom ini sangat hebat, sangat bijak dalam perancangan ekonomi mereka, di samping dakwah mereka, di samping tarbiyah mereka, tapi ekonomi juga mereka kuat, sangat kuat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi memang tidak boleh dinafikan oleh mana-mana pihak. Memang sudah diakui oleh semua masyarakat bahawa Al-Qom ini hebat dari sudut ekonomi. Jadi, apakah kita tengok bidang ekonomi PAS ini boleh berjaya atau boleh berhasil sehingga ke satu tahap yang kita inginkan. Ya. Baik, kalau kita cerita tentang ekonomi, kita akan tengok dasar negara berkebajikan PAS itu dia berkait dengan ekonomi. Dia berkait juga dengan ekonomi. Dan kalau kita bandingkan antara PAS dengan UMNO, beza yang paling ketara antara PAS dengan dasar itu memang berbeza, tetapi orientasi
Orientasi PAS ini adalah orientasi agama. Sebab itu pusat kita, markas kita sama ada di dalam masjid ataupun di sebelah masjid. Itu biasa. Dan disebabkan PAS ini orientasi agama, ahli PAS walaupun tak belajar agama, asas agama itu dia ada. Maknanya fardu ain itu boleh, tak ada masalah. UMNO orientasi di ekonomi. Walaupun tak ada jurusan, tak ambil pun, business, MBA tak ambil, tetapi mahir dalam bab niaga. Itu lebih UMNO daripada PAS. Sebab itu PAS ini, kita ni kalau kata parti yang tak ada duit, betul, memang kita ni tak ada duit. UMNO ni, dia mahir ekonomi. Dari sudut nak auta macam mana dapat duit, itu dia mahir. Halal haram itu akan kira lah, itu kita tak payah cerita. Jadi, pimpinan UMNO ini kalau jadi ketua bahagian, tak sampai 3 bulan, rumah dah besar bangga. Itu benda yang asal saya nak cerita. Tapi bukanlah bermakna bahawa PAS ini tak kerti ekonomi, tidak. Pimpinan PAS ramai yang arif dalam bidang ekonomi. Ada pimpinan kita daripada Pegawai Kanan Bank Negara. Antaranya Dr. Rosli Yaakob umpamanya. Dan kalau kita ingat balik Allah yarham Aminuddin Baki. Dr. Aminuddin Baki juga ialah ahli kita yang mahir dari sudut ekonomi dan sebagainya. Jadi bila kita nak cerita ekonomi macam saya sebut tadi, cantik dah bila pimpinan kita gagaskan negara berkebajikan. Nation with care, bukannya welfare state, bukan negara kebajikan macam negara sosialis. Negara berkebajikan ini ialah negara yang cakna kepada rakyat. Maknanya kalau pimpinan nak fikir soal harga minyak, nak naik harga minyak, dia kena tengok dulu. Ada tak lagi belanja lain yang kita boleh korbankan sebelum kita korbankan subsidi kepada rakyat? Itu contohlah. Jadi PAS nak bawa negara berkebajikan, yang saya tengok yang kita tak sentuh, yang sangat penting ialah kenapa kita tak sentuh soal koperasi. Koperasi sangat penting. Koperasi menyumbangkan cukai lebih kurang 3 bilion setahun. Maknanya besar cukai daripada koperasi. Dan pentingnya koperasi kepada ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, ialah koperasi ini dia boleh kontrol harga barang. Sekarang ini harga naik, punca kenaikan harga barang naik ini kalau kita belajar sikit sebanyak. Inflasi ini ialah sebab antaranya tarikan permintaan, tolakan kos. Tolakan kos ini contohnya macam bila harga minyak naik, peniaga ini digunakan alasan itu untuk naikkan harga barang dia. Walaupun kadang-kadang kita tengok pelik, roti canai, minyak naik 20 sen untuk 1 liter. Roti canai pun boleh naik 20 sen. Seolah-olah dia guna 1 liter petrol untuk buat satu roti canai. Pelik. Tetapi kita kena ingat, orang ini bila naik petrol naik 20 sen, dia akan membebankan ramai pengusaha-pengusaha perniagaan. Orang yang hantar barang dia terpaksa rugi sikit sebab kos dia meningkat. Cara dia untuk nak tanggung kos, peningkatan kos itu ialah dengan naikkan harga barang dia. Itu biasa. Jadi bas pun terpaksa naik harga barang dia. Gandum, orang yang bawa transport untuk gandum ini terpaksa naikkan kos bawa gandum. Jadi orang yang jual gandum ini naik sikit 10 sen sebagainya. Yang buat roti canai ambil kesempatan naik sikit sebab dia nak tanggung kenaikan itu. Akhirnya semua barang dalam pasaran naik. Itu yang namanya inflasi. Kalau naik satu harga barang, dia tak panggil inflasi. Tetapi bila naik semua harga barang ataupun kebanyakan harga barang itu naik, itu akhirnya akan jadi inflasi. Jadi macam saya sebut tadi, kalau PAS umpamanya setiap Majlis Tindakan DUN boleh buat satu koperasi, maka saya sangat yakin orang akan nampak kita memang mahir berorientasikan untung. Koperasi ni kita kumpul modal daripada ahli. Contoh kalau macam seberang takik, MPD seberang takik kumpul RM50 seorang daripada ahli seberang takik. Kumpul dapatlah RM30,000. RM30,000 itu dia boleh sewa satu premis, dia boleh beli bahan-bahan mentah khusus. Mula tak payah susah. Mula dengan kedai runcit dulu. Koperasi kebajikan ataupun koperasi berkebajikan DUN seberang takik umpamanya. Pemegang saham ialah seluruh ahli PAS seberang takik. Bila kita jual barang, satu kita boleh jual murah. Sebab kita tak nak untung. Kalau kita beli harga pukal, umpamanya gandum, kita boleh beli RM1. Harga pasaran katakan RM1.3. Jadi kita cuma nak cover kos saja, nak bayar duit elektrik saja. Jadi kalau kedai lain jual RM1.3, kita jual RM1.10, umpamanya lah. Jadi rakyat boleh beli gandum dengan harga yang murah. Dan keuntungan daripada koperasi itu, lepas cukup setahun, untung adalah sikit sebanyak, kita boleh bahagikan kepada ahli kita di seberang takik.
Cuba buat. Saya ingat kalau kita buat di seberang kaki, mulakan di seberang kaki, seluruh MTD akan ikut. Kalau seluruh MTD di Terengganu ni ikut apa yang di seberang kaki ni boleh buat, seluruh MTD di seluruh negara akan ikut. Akhirnya orang nampak bahawa kita betul-betul perjuangkan negara berkebajikan. Orang Melayu ini, bila dia tengok kita ni pandai cari duit, dia akan suka kepada kita. Sekarang ini undi di Perda, undi di kawasan-kawasan pedalaman, dia tak berapa suka pada PAS, sebab dia kata PAS tu pada cakap agama. PAS ini tak cari duit pula, terpaksa minta duit dalam ceramah. Jadi itu mesti kita ubah. Sebab itu kalau kita perkasakan koperasi sebagai pilar, sebagai tulang belakang kepada program negara berkebajikan, saya sangat yakin dan percaya bahawa tak perlu tunggu 10 tahun. Dalam masa 5 tahun, rakyat orang lain khususnya akan pilih. Cuba kita tengok kedai satu Malaysia. Najib ini dia memang lepasan ekonomi. Jadi idea dia banyak. Buat kedai rakyat satu Malaysia, koperasi itu ini dan sebagainya. Tetapi kedai rakyat satu Malaysia itu tuan-tuan, dia tidak menguntungkan rakyat. Dia cuma boleh bagi dengan harga murah. Tetapi barang itu kadang-kadang banyak ni barang yang tak ada kualiti. Kalau kita buat koperasi, kita boleh ambil, umpamanya kita nak jual roti. Kita tak payah minta Maiden bekalkan. Sekarang ini banyak ni Maiden bekalkan. Dia buat labeling dia satu Malaysia. Produk dia daripada Maiden. Memang harga murah, tetapi kualiti dipertikaikan. Saya pernah beli Axion, pencuci pinggan daripada kedai satu Malaysia. Kalau Axion biasa dengan RM7, beli dekat kedai satu Malaysia RM2. Banyak kita beli, 2 kita beli. Boleh tahan setahun. Tapi bila masuk pinggan, pun tak ada, pinggan berfoto. Jadi maknanya, program itu nampak banyak keburukan. Dia cuma nak projek politik saja, kedai rakyat satu Malaysia. Tetapi untung ialah Maiden. Untung ialah politik dia. Tetapi kalau PAS boleh buat koperasi berkebajikan, umpamanya kalau kita buat koperasi berkebajikan seberang kaki, roti itu kita boleh ambil daripada pengusaha roti seberang kaki. Jadi kita boleh bina usahawan yang buat roti 3 orang umpamanya. Jadi daripada dia buat roti itu, dia dah boleh bina duit untuk, ataupun dia boleh bina sumber ekonomi untuk keluarga dia. Lepas tu yang jual ikan, kita boleh ambil daripada nelayan di sekitar ini. Yang buat rumput ekor, kita boleh ambil daripada belakang itu. Yang bekalkan umpamanya macam-macam. Jadi projek koperasi ini daripada rakyat kepada rakyat. Kalau macam Najib, daripada Maiden kepada rakyat. Yang untuk Maiden. Jadi ini saya ingat benda banyak lagi idea yang kita belum terokai. Yang sebenarnya kalau kita boleh buat jauh lebih baik daripada UMNO, jauh lebih baik daripada AKAM. AKAM itu dia sebenarnya bukanlah bijak sangat ekonomi. Tetapi cara ekonomi dia ialah lebih kepada paksa, lebih kepada sukarela. Jual teruk-teruk, untung bagi kat pimpinan. Jual teruk-teruk, keuntungan berjuta-juta bagi dekat Khatijah umpamanya lah. Tapi itu sebenarnya walaupun nampak bagus, sebenarnya tidak bagus. Yang sepatutnya kita buat itu koperasi. Sebab saya ingat koperasi ini agak selari dengan sistem Islam sebab dia tidak zalim kepada pemerintah. Itu saja. Jadi satu idea yang sangat cantik koperasi bagi sejahtera itu boleh yang kita ambil di kalangan tentang idea tersebut. Cuma ni cakap pasal ekonomi ini satu tambahan sikit dari mesti kalau kita tengok projek ekonomi yang dibuat di Lepas Kelantan, tengok Lebuh Raya Rakyat ataupun stadium rakyat di Lepas Putih, projek yang dicadangkan itu dan juga kompleks PAS yang dicadangkan pembinaannya dilihat sebagai contoh satu projek yang berkaitan projek Gajah Putih lah yang tak nampak dari segi keberhasilan ataupun kita kata tidak mungkin dilancarkan benda itu dibuat pecah tanah tersebut sekali, tapi dari segi perjalanan dia tidak diteruskan. Apa pendapat saudara tentang tersebut? Berkenaan projek-projek yang dibuat yang baru di Kelantan ini memang kalau kita tengok tidak semuanya berjaya. Dan kalau kita pergi mana-mana negeri pun, jabatan pertanian mana-mana negeri pun, tak semua projek dia itu berjaya. Projek pertanian separuh berjaya. Jabatan pertanian sendiri, saya selalu bermesyuarat dengan jabatan pertanian. Bukan mudah untuk lahirkan petani yang berjaya. Kadang kita bagi kambing 5 ekor, dia sembelih 4 ekor, dia beli 1 ekor.
Jadi di Kelantan ini memang dipertikaikan projek depu, umpamanya depu itu memang tak ada hasil lagi sebab depu ini diambil 5-6 tahun untuk dapat hasil. Ada beberapa projek lain lebuh raya dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, pemimpin ini yang penting dia mesti ada idea. Dia mesti ada idea. Orang ada pertikaikan, ada yang pertikaikan setengah pimpinan yang tampil dengan idea yang banyak. Tetapi ada idea yang gagal. Gagal dalam idea ini biasa. Buat lebuh raya, tiba-tiba sumbangan tak cukup. Nak buat lebuh raya, dia bukan main juta, dia main bilion. Bila buat kutipan, paling banyak kita boleh kira, boleh kumpul 20 juta, dia berapa juta. Jadi memang ada orang pertikaikanlah, buat lebuh raya ni semata-mata nak dapatkan undi rakyat. Dari satu sudut, ialah kita boleh kata begitu. Tetapi dari sudut yang lebih besar, projek itu dah tekanan kepada kerajaan pusat. Sebab kerajaan pusat tengok apa ni rakyat kumpul duit nak buat lebuh raya. Saya melihat itu sebagai satu gimmick yang sangat penting untuk menekan rakyat, menekankan kerajaan pusat. Sebab itu kerajaan ini, itu tak boleh guna cara biasa. Memang boleh kita masuk mesyuarat, Datuk Najib tolonglah bagi lebuh raya, boleh. Usam ataupun sekarang ni yang menteri besar memang selalu pergi mesyuarat dengan Najib. Tetapi dari sudut politik, mesti ada perkara-perkara yang kita mesti baca dari sudut politik. Tak boleh kita baca dari sudut, ini membazir, ini tak jadi dan sebagainya. Jadi saya walaupun ada beberapa projek yang gagal, tetapi yang berjaya itu pun banyak. Projek Kifalah umpamanya di Kelantan, dulu bagi 2,000, sekarang apa tikai bagi 1,500. Memanglah jumlah itu rendah, tetapi projek Kifalah itu ditiru oleh Negeri Pakatan. Selama bertiru. Maknanya idea-idea ini dia mesti dikembangkan. Datuk Ni Amal umpamanya dia boleh bagi satu idea yang kasar. Datuk Musa boleh bagi satu idea yang kasar. Ustaz Ahmad Yaakob boleh bagi satu idea yang kasar. Daripada idea yang kasar itu, dia akan buat test and error. Buat yang ini tak jadi, perbaiki. Jadi kita jangan bermusuh dengan idea yang baru. Kita jangan terlalu prejudis dan kritikal kepada idea yang baru. Yang penting ialah kita tambah baik idea itu supaya dia dapat jadi lebih baik. Itu saja. Jawapan yang kita tadi sangat menarik dan menguraikan kesimpulan. Kita nampak benda tu macam projek sekarang amun saja, sekarang gam pergi nak raya saja, itu hakikatnya bagi. Jadi kita pusingan yang seterusnya kita nak buka sebenarnya untuk penonton ataupun audiens yang ada dalam masih kita ni untuk melontarkan soalan ataupun untuk bertanya kepada tiga panel yang tampilkan perbuatan ini. Mungkin kalau ada boleh dapatkan mikrofon depan saya ini dan lontarkan soalan pandangan apapun untuk kita kongsi bersama perbuatan kalau ada. Mungkin ada soalan dua ataupun soalan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan dari Semak Rafidah. Saya ingin tanya kenapa PAS seolah-olah condong atau cenderung ke Rasyid. Sebagai contoh, mereka telah mendengar dengan seorang ustaz yang mengundi PAS mengenai isu ini. Bukankah pimpinan PAS memilih Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi menegaskan PAS tidak akan menerima Islam? Kadang-kadang dalam harakah pun menguji kepada orang. Mohon penjelasan. Ada satu soalan. Tiada lagi kumpul soalan. Kalau ada lagi, satu temu lagi. Bukan lagi soalan. Ada. Simpan tadi pun boleh. Mungkin ada mic itu dekat belakang. Ada tanya lah. Tajuk dia mampukah Tajuk pertanyaan adalah mampukah PAS memimpin perubahan. Dan ini saya nak tanya sebab perbincangan ni saya tak dengar di negara ni langsung. Kalau di Eropah, di negara kapitalis Eropah, parti-parti politik sebab ekonomi dominan ialah kapitalisme, dia akan bincang problem kapitalisme ni. Tak kisah sama ada parti dukung kapitalisme atau pro sosialisme, dia akan bincangkan. Pasal orang tak ada benda masalah dia datang dari sistem ekonomi.
orang nak pergi belajar berhutang datang dari sistem ekonomi. So penyelesaiannya masalah kepada ekonomi yang didatangkan oleh kapitalis, walaupun orang itu kapitalis harus dipikirkan di luar kotak ni. Tapi di Malaysia semua parti politik tidak membincangkan langsung masalah ini, masalah pengangguran pelajar-pelajar ni, masalah hutang si rumah yang tinggi. So tanpa membincangkan masalah utama ni yang menghentikan kita sejak kita selepas sama AP, hutang predikat, hutang kita, tanpa membincangkan masalah ni secara konstruktif. Sebab saya tengok masalah ni dibincangkan secara isolated, secara isu-isu terpencil. So tidak dibincangkan berdasarkan sistem. Dan selagi itu, saya nak tanya macam mana selain masalah pokok tak dibincangkan, kita hidup bawah kapitalisme Malaysia, bukan kapitalisme versi Eropah yang telah berubah ke arah yang lebih progresif. Tapi kapitalisme versi primitif ni tanpa membincangkan masalah ni. Bagaimana mana-mana bukan cakap PAS, macam mana parti politik nak kisah PAS ke keadilan ke api UMNO ke nak membawa satu perubahan. Saya takut apa yang akan berlaku nanti, katakan PAS menang, dia akan jadi macam Indonesia pasca Indonesia lepas kejatuhan Tuanku, di mana kamu boleh tengok sini parti IKS, parti Islam dan parti kesejahteraan sejahtera, dia menolak rasuah apa semua, tapi dia masih mengekalkan sistem ekonomi, sistem politik ekonomi yang sedia dia. Kemuncaknya tahun lepas, 2 juta buruh mogok di Indonesia. Anak-anak muda ni kata, kami sudah tak percaya parti politik tradisional ni yang tidak membincangkan masalah pokok ni. Sebab kamu kata Islam. Kamu boleh cakap Islam, tapi bila Islam, kamu tak cerita sistem yang hantui kita setiap hari. Kita hutang nak belajar kerana duit, kesusahan hospital dan sebagainya. Tanpa membicarakan isu dan konstruktif, nanti kita bila parti PAS ni, dia hanya akan meneruskan saya beri contoh satu parti F1. Kalau kamu tengok masa dia naik menang saya pilihan raya, parti F1 bersetuju dengan apa yang IMF cakap. IMF kata sebagai parti F1 potong tak pilih, parti F1 bersetuju. Dan mesti sini kata loan yang diberikan oleh IMF itu adalah loan seperti Islam, seperti loan perbankan Islam. Dan dalam keadaan parti F1 berkata begitu, negara Argentina, presiden dia perempuan, minggu yang sama keluar keadaan tentang IMF. Apa yang F1 tak dapat adalah sistem. Dia ingatkan dengan melakukan perusahaan yang sendiri, dia politik ekonomi dan sistem akan berubah. So saya nak tanya, bagaimana tanpa membincangkan perkara pokok ni kita mampu membawa perubahan? Sebab sebenarnya tidak dibincangkan, nanti Islam akan dikapitaliskan. Sebab kalau tengok bank Islam kami lebih mudah pada bank komersial. Kerana Islam digunakan bukan untuk ni, akan dikapitaliskan. So tak, itu soalan saya. Macam mana kamu membincangkan politik ekonomi dari konstruktif, bagaimana tak kisahlah PAS dan keadilan kita akan membawa perubahan. Terima kasih kepada soalan yang bertanya. Mungkin kita buka soalan ni, kita ada tak nak ada jawapan lah. Mungkin ada independen, tiga independen yang menjawab soalan pertama berkenaan dengan PAS yang dikaitkan dengan Syiah, dan juga persoalan kedua berkenaan dengan macam mana PAS memimpin perubahan. Kita tidak membincangkan soal tanda ekonomi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soalan yang saya ada berkenaan dengan Syiah dalam PAS. Sebenarnya seperti saya sebut tadi, Syiah dalam PAS kalau ini tak sampai ke praktis. Makanya mungkin 0.5, 0.6, 0.7. Maknanya sikit sangat lah kalau tidak. Semuanya bila ada betina-betina dalam PAS, betina tertinggi PAS yang terlibat dengan Syiah ini, walaupun beliau ini bukan Syiah, tapi rakyat melihat mereka sebagai Syiah. Bila begitu, ia merugikan PAS. Jadi saya nak beritahu bahawa PAS ini bukan Syiah. PAS tetap ada semua orang-orang. Dia ada dalam pelembagaan. Tetapi
Barangkali mungkin ada dah ahli atau pendapat yang siap itu juga ahli. Saya baca buku jawab, saya nak ambil balik beberapa buku ketika sama-sama faham dalam pergolongannya atau hukum apalagi terbentuk belau. Wahabi ke Syiah ke Jin ke Akhir Tabligh semua boleh masuk faham. Tapi bila masuk faham maka dia bentuk dah stopah dah kesilapan. Itu maka bagi saya bila harakah keluar yang mengawalkan komedi demokrasi bagi saya ini perlu diislah ataupun direform, diperbetulkan dalam utamakan ini. Maka nak betulkan macam mana? Kena tukar pimpinan yang dilihat Syiah, tak dilihat sebagai anak dalam Syiah. Maka kena buang lagi. Ada bukan buang tu kasar sangat lah. Ada direhatkan dia, diturunkan dia, direhatkan dia. Jadi saya tak sebutkan nama dah pakai, mungkin tahu kan nama siapa dah. Jadi buat mana? Jawablah harap jawab. Kedua, soalan daripada saudara Adnan tadi itu menariklah dan saya ingat dia satu wacana yang begitu kita belum sampai ke tahap itu. Memang dalam masyarakat di Malaysia ini ada kelompok yang sudah membincangkan soal politik dari sudut ekonomi, secara ideologi dan sebagainya supaya kita faham kedudukan kita di mana. Tetapi masyarakat kita khususnya masyarakat Melayu, wacana ke arah itu masih jauh. Kalau kita bincang soal ideologi sikit saja dia dah bukanlah tak faham, tapi dia tak apa berminat. Sebab media UMNO ini dia telah berjaya membonsaikan pemikiran kita untuk melihat satu isu itu berbeza. Sebab itu yang lahir dalam sistem pendidikan di Malaysia ini kalau dia ambil jurusan itu, dia cuma pandai itu saja. Bila kita tanya benda lain kita tak pandai. Tapi berbalik pada yang soal kapitalisme dan sebagainya, ialah bukanlah kita ini kena apa kata bukanlah satu yang mudah lah untuk kita nak terangkan kepada rakyat kita tentang satu benda itu. Tetapi saya nampak benda ini telah dimulakan di kalangan pimpinan muda terutamanya dalam PKR. Dia telah memulakan satu wacana yang sihat bila dibangkitkan soal PTPTN. Orang sekarang ini rakyat diheret untuk memahami isu PTPTN itu dalam kerangka yang lebih besar. Cerita dia masuk PTPTN, tetapi masyarakat belum faham apa itu PTPTN. Yang tak tahu yang isu sebenar pun mula sedar. Yang mahasiswa kita terpaksa berhutang, keluar daripada universiti kena bayar hutang, sedangkan orang masuk pusat serenti tak payah bayar hutang, boleh makan free. Jadi benda ini mencelitkan rakyat, tetapi dia mesti dibuat secara konsisten. Dia revisi bangkitkan soal apa namanya PTPTN. Kemudian selepas itu ada kereta. Rakyat mula sedar daripada orang tak faham tentang cukai eksis yang melampau 80% cukai eksis. Rakyat mulai faham. Tapi saya ingat benda ini kita juga di tingkat partifah juga mesti bukan sekadar macam sebelum ini ada dalam manifesto agenda anak muda, agenda negara berkebajikan, tetapi kita mesti ada syarah ni. Bila kita cerita soal pendapatan boleh bunuh, kita mesti mensyarahkan dalam ceramah kita, dalam program yang kita buat untuk menguraikan konsep itu dengan terperinci. Dalam ceramah yang saya tengok kelemahan kita, khususnya dalam ceramah PAS ini, kita terlalu banyak menguraikan isu-isu yang populis, isu-isu yang mudah dipahami oleh rakyat, isu-isu tentang UMNO. Itu memang nampak mileage politik yang mudah. Tetapi apa kesan kepada pendengar? Memang dia akan benci kepada UMNO. Tetapi adakah dia lebih cerdik? Tidak. Wacana yang kita kena ubah ialah wacana mencerdikkan rakyat. Kita mesti ajar rakyat harga-harga kereta itu, komponennya, cukai eksis, duty importnya berapa apa namanya duty untuk jualan dan sebagainya. Benda itu bila rakyat faham, UMNO atau mana-mana pemerintah pun dia tidak boleh menipu rakyat dengan mudah. Tengok yang baru ini, dia kata harga RON ke 97 lagi mahal. Bila kita kira-kira tambah dengan subsidi, rupanya RON 95 lagi mahal. Jadi benda itu mereka memperbodohkan rakyat dengan begitu berluasa sebab dia demikian. Jadi politik yang baru ini kita mesti mencerdikkan. Setiap isu dan program itu mesti dikupas dengan teliti. Bukanlah bermakna kita kena tolak kapitalis ini sepenuhnya. Mesti PAS ini jadi maknanya ambil angle sosialis sepenuhnya. Tidak. Sosialis juga ada beberapa perkara yang kita mungkin boleh teliti semula. Tetapi dalam sistem ekonomi di Malaysia ini, walaupun nama dia campuran, dia ialah lebih kepada kapitalis. Jadi bagi saya lah, saya tidaklah arif sangat dari segi ini.
Tetapi pada saya, sosialis atau kapitalis ini memang ada benda yang kita boleh ambil. Kalau kita nak tolak, kita nak ambil macam sosialis, kita bezakan macam Korea dengan Korea Selatan, Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Utara itu sosialis, Korea Selatan ini kapitalis. Banyak beza dia. Itu dari sudut yang mudah, tetapi itu tidaklah bermakna bahawa itu saja sosialis yang ada dalam dunia ini. Ada banyak sosialis, banyak sosial demokrat, sebagai banyak benda. Kalau kita nak hujah mungkin lebih panjang. Tetapi saya ingat yang mudahnya, macam yang dibawa oleh Rafizi ialah kita menghuraikan benda-benda itu dari secara terperinci mengikut apa yang isu itu. Maknanya harga kereta. Soal BPJS itu ceritakan supaya setiap isu itu dipahami dengan baik oleh rakyat. Kalau kita nak bahas soal ideologi ekonomi ini di UK, memang benda itu cukup kuat dan cukup hangat diperdebatkan. Tetapi kalau kita nak bawa benda itu di Malaysia, boleh. Tetapi dia akan makan masa yang panjang. Sebab rakyat kita belum bersedia dengan kata wacana intelektual yang berat sebegitu. Menyebabkan banyak benda-benda ini kita belum faham. Itu saja. Terima kasih kepada saudara Mufti yang pakai undang-undang dalam kalangan kita dan pakar dalam bidang ekonomi. Baik, selesai sudah. Kita berwacana pada petang ini, kita berlewat. Jadi kita panel kita membuat kesimpulan masa satu ini. Apakah berbalik pada kita apakah PAS mampu ataupun tidak untuk memimpin perubahan dalam masyarakat kalau negara itu. Terima kasih kepada Dr. Kebuki. Apakah PAS mampu memimpin perubahan? Ada dua perubahan baik ataupun perubahan jahat. Saya ambil perubahan baik, dan kemudian daripada baik itu dipecah pula perubahan, adakah perubahan di dalam parti dulu ataupun perubahan di dalam negeri ataupun perubahan di dalam negara. Saya ambil perubahan di dalam parti dulu. Saya rasa, saya yakin dengan generasi sekarang dan buktinya seperti ini, walaupun telah dapat beberapa tekangan dan sedikit hujah yang berlainan, tapi saya jumpa juga hadir dalam wacana pada kali ini. Terima kasih. Ini adalah perubahan yang saya fikirkan baik, iaitu jangan membunuh siapa yang membawa idea, tetapi bunuh apakah idea yang dibawa, sama ada idea tersebut boleh memudaratkan orang ataupun boleh memanfaatkan orang. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, saya lihat bahawa PAS mampu memimpin perubahan dalam masa 10 tahun lagi atau 5 tahun akan datang. InsyaAllah PAS akan memimpin ataupun berkoordinasi dalam masyarakat rakyat, dan juga PAS akan memimpin Malaysia untuk bersama dengan masyarakat rakyat daripada BNP ataupun barangkali tidak untuk memimpin Pakatan Rakyat untuk mentakbir Malaysia pada selepas pasca PRU 14 nanti pada tahun 2018. Jadi saya mohon doa kepada semua, doa dari saya dan dari mereka dan dari mereka untuk kita sama-sama, bukan sahaja kita berdoa, bukan sahaja kita berwacana, berbincang, bercakap, tetapi kita bekerja terus untuk kemenangan Islam, untuk kemenangan PAS pada PRU ke-14 akan datang. Mudah-mudahan kita diberi amal kita diberi oleh Allah SWT, Allah mengikhlaskan ajaran kita dalam berjuang dalam PAS ini sebagai platform kita bertuju kepada Allah SWT. Allah. Pada pandangan saya juga, PAS boleh mampu untuk memimpin perubahan dengan dua syarat. Yang pertama, PAS boleh dilihat dominan dengan perform dalam pimpinan, perform kerajaan negeri, perform dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, PAS akan berjaya memimpin perubahan sekiranya PAS berjaya menguruskan perbezaan dalam parti, terutamanya di luar parti, dalam Semenanjung dan juga antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Kalau boleh uruskan perkara ini, insya-Allah PAS akan jadi parti yang paling besar, yang paling dominan dalam Pakatan Rakyat. Dan yang sangat penting dalam kepelbagaian, kita nak menguruskan perbezaan ini, kita mesti menguruskan kepelbagaian. Idea yang berbeza dengan kita mesti bukanlah timur, tetapi kita mesti berkawan dengan pandangan yang berbeza. Meraihkan, kita tidak boleh menjadikan orang-orang yang berbeza dengan kita sebagai hantu. Kalau tak setuju dengan adukan, jangan letakkan adukan sebagai hantu ataupun KYP sebagai hantu. Kita mesti berkawan, mendengar, dan akhirnya kita memilih idea yang terbaik di kalangan idea-idea yang ada. Itu saja.
semua ketiga panel yang disebut pada petang ini yang telah memberi sampai 24 sahaja kita mampu dapat mungkin perubahan selepas pasca dari 2013 ini. Dan sebelum kita berakhir, saya terima kasih kepada diri saya, saudara Dr. Munas, saudara Nasir Urwan dan juga saudara Muhammad Muda yang telah sudi berkongsi idea, berkongsi pandangan dan juga kepada penonton yang masih setia bersama kita sehingga ke akhir program wacana kita petang ini, dan juga kepada mereka yang bertanya tadi. Terima kasih juga kepada Allah soalan dan pandangan yang pernah untuk kebaikan bersama. Jadi saya kira sekaranglah forum wacana kita berlangsung selama lebih kurang